Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawah kan sikit. Tak bagi abang nampak. Bawah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, minta maaf. Minta maaf tadi ada gangguan. Tak tahulah gangguan mana, tiba-tiba terputus. Tiba-tiba dia jam. Telefon jadi keras. Mungkin penangan PKP. Internet so far dalam rumah ni okey semua. Ada wireless semua okey lah. Kita pakai Unify cantik punya 100 Mbps kan, sepatutnya tak ada masalah lah. Tapi tak tahulah, Allah dah atur gitu kan. Baik, tak apa, kita sambung insya-Allah dalam setengah jam lagi lah. Sebab tadi kita terputus. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita bincang tentang semua makhluk akan mati, termasuklah juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sambung lagi. Kitab Ensiklopedia Kematian, muka surat 44. Tajuk yang baru, bukan tajuk lah, dia punya fasal yang baru. Fasal, jika apa yang telah kami sebutkan jelas kebenarannya, maka ketahuilah bahawa kematian itu adalah perkara yang sangat mengerikan. Jadi penulis kitab ni sebut, bila kita bercakap, bila kita bercerita soal kematian, percayalah ianya adalah benda yang sangat mengerikan. Cerita mati ni tak ada cerita yang kita kata sedap lah, seronok. Tak ada. Walaupun orang beriman itu dia seronok untuk mati sebab dia tidak sabar untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, tapi cerita mati ni tak ada yang menyeronokkan. Dia sangat-sangat mengerikan. Bila mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah menyebut, ketika mana aku melihat saat sukarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijrah, Aisyah kata, aku tak pernah rasa cemburu, aku tak pernah rasa iri hati kalau ada orang kata mati dia senang. Sebab aku dah tengok dah betapa susah, betapa payah, betapa sukarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakratul maut. Sebab itu penulis kitab ni kata, kematian itu adalah perkara yang sangat-sangat mengerikan dan bencana yang amat menakutkan. Ibarat seperti minuman yang rasanya buruk dan tidak enak. Mati ni benda yang menakutkan, terutama bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang fasik, yang sentiasa mengekalkan diri mereka dalam dosa, bagi orang-orang yang tidak taat pada perintah Allah. Kematian adalah sesuatu yang Allahu Akbar, yang sangat menakut dan mengerikan bagi mereka. Ibarat kita minum satu jenis minuman yang busuk, yang tidak sedap, yang tidak enak. Itu gambaran kematian. Kematian juga ada sesuatu yang memutuskan kenikmatan dunia. Sebab itu mati ni dia panggil meninggal dunia.
meninggal dunia. Mati itu dipanggil meninggal dunia. Maknanya kita punya jasad meninggalkan dunia ini. Bila mati, orang panggil meninggal dunia. Jasad kita dikebumi dalam tanah, tak ada dah bergerak dah atas dunia. Itu dia panggil meninggal dunia. Walaupun hakikatnya roh tu hidup. Kan? Roh tu dicabut keluar saja, ditransfer, dipindah, letak di satu alam, namanya alam barzah. Roh tu dipindahkan ke alam barzah. Jadi itu dia panggil meninggal dunia. Baik, pada sahabat yang baru menonton, saya minta maaf, tadi kita dah sedap dah kan, dah rancak dah tadi perbincangan, tiba-tiba takdir Allah terputus. Telefon pun dah pening kepala kot, hari-hari buat live ni dia pun pening, jadi dia jadi beku sekejap. Jadi saya dah restart balik semua tadi, alhamdulillah okey balik. Jadi kita harap live kita ni akan berpanjangan sehingga tamat lah, dalam mungkin setengah jam lagi lah, lebih kurang macam tu lah. Dan ada ungkapan yang menarik yang disebut oleh para ulama, iaitu jangan kita mati sebelum mati. Pening tak? Jangan kita mati sebelum mati. Maknanya apa? Ada manusia yang belum meninggal dunia lagi, masih hidup, tapi sebenarnya dia dah mati. Apa yang mati? Rohnya, jiwanya, hatinya mati. Sebab hatinya degil, hatinya keras. Tuan-tuan tengok cerita apa, Gila-Gila Remaja, Faizal Hussein kan? Kan ada dialog tu, hati engkau keras Roy, macam tu lah. Hati keras, degil, tak mau dengar cakap, tak dengar arahan Allah, tak dengar arahan Rasul, wal'iyazubillah. Sebab itu sebenarnya dia dah mati dah, tapi jasadnya masih hidup. Sebab tu ulama kata jangan mati sebelum mati. Jangan mati sebelum mati. Biar kita ni hidup, lepas tu baru kita mati. Maknanya hati kita, roh kita, jasad kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita nak lah, itu yang terbaik. Jadi antara jalan nak menghidupkan hati ni, iaitu jenuh cari tak jumpa. Memang Kak Zah dia hilang sekejap tadi, dia ruyuk-ruyuk. Cabaran-cabaran buat live ni macam tu lah. Jadi kita kena buat satu preparation yang terbaik, sebab mati ni dia akan memutuskan kenikmatan kita dengan dunia. Makna bila seseorang itu meninggal dunia, tidak ada lagi hubungannya di atas dunia. Tak ada lagi benda-benda di dunia ni yang dia boleh buat. Tak ada dah. Saya ambil contoh paling senang. Pasal apa semua sahabat, tuan-tuan, ibu-ibu yang menonton live ni boleh menonton? Bahasa mudah dia sebab masih hidup. Kalau mati boleh tengok live? Tak ada tak. Pasal apa saya boleh ceramah, buat live? Sebab masih hidup. Itu bahasa mudah lah tak. Bila dah mati, dah meninggal dunia, tak ada benda dah. Kita tengok mak ayah kita ada dah meninggal, mak mentua kita ada dah meninggal tak? Kawan-kawan kita, kawan sekolah, jiran-jiran, adik-beradik. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila dah masuk dalam keranda, masuk dalam tanah, masuk dalam kubur, tak boleh buat apa-apa dah. Kan? Tak ada apa yang boleh buat di alam barzah itu. Tak boleh buat apa dah. Menunggu saja. Itu pun 3 yang Nabi sebut. Iza mata benu Adam, bila matinya seorang anak Adam, in qata'a amaluhu illa min salas, akan terputuslah semua amalannya atas dunia, kecuali yang akan terus mengalir masuk ke dalam akaunnya dalam kubur. 3 benda saja. Yang pertama, kata Nabi, sadaqatun jariyatun, sedekah jariah, infak yang dia selalu bagi masa dia hidup atas dunia. Sebab tu kita ni kena rajin infak.
Yalah, kita faham musim sekarang ni orang kata musim ikat perut kan. Masing-masing susah hati juga memikirkan keuangan keluarga dan sebagainya. Bagi yang bekerja ada pendapatan tetap tu saya rasa tak adalah masalah sangat. Bagi orang-orang yang tersangkut dia punya mata pencarian harian dia, macam kami juga yang hari-hari kuliah itulah mata pencarian, tapi bila dah tersangkut macam ni, dia tersangkut lah sikit kan, tapi tak apa, kita yakin rezeki tu Allah bagi, insya-Allah ada, insya-Allah cukup boleh makan lagi setakat ni, insya-Allah. Cuma nak sebut itulah perjalanan kita tu, bila kita tengok kematian ni dia akan memutuskan semua benda tu. Sebab tu Nabi pesan yang boleh mengalir balik sedekah jariah. Macam musim Covid ni kan, banyak orang sedekah walaupun dalam tak ada duit tu. Hebatnya orang Malaysia ni kan. Kita tengok daripada menteri-menterinya potong gajinya 2 bulan tak ambil, yang di-Pertuan Agong pula 6 bulan gaji terus tak ambil. Canggih lah. Lepas tu ramai daripada individu dan NGO yang menghulurkan bantuan, terutamanya makanan, alat-alat kelengkapan hospital kan, mask, sanitizer, lepas tu kipas, aircon, segala macam jenis. Ada yang nak sponsor baju raya pun ada untuk frontliner kita. Adalah butik-butik yang terkenal di Malaysia ni. Alhamdulillah, maknanya semangat orang kita nak menderma tu ada, dan ini penting sebab itulah yang nak menjana kita punya akaun besok dalam kubur. Yang kedua, Nabi kata ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang kita manfaat, ilmu yang kita belajar, yang kita kongsikan, yang kita share, yang kita amal, itu nak boleh tolong kita di alam barzah besok. Dan yang ketiga, Nabi kata waladun salihun yad'u lah, iaitulah doa yang dipanjatkan daripada anak yang soleh. Jadi sebab itulah tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, inilah benda yang 3 benda yang Nabi kata yang boleh memanjangkan akaun pahala kita dalam kubur. Benda lain tak boleh buat dah. Orang yang mati hari ni, contoh dah, dia meninggal dunia hari ni, dia tak sempat dah masuk Ramadan, tak ada dah puasa bagi dia, kuliah pagi ni pun dia tak boleh tengok dah kan, sedekah tak boleh buat, sembahyang zuhur kejap lagi pun dia dah tak boleh buat, apa pun dia dah tak boleh buat. Sebab apa? Dia sudah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah, syukur pada Allah, kita hari ni masih hidup. Jadi tolong buatlah amal yang terbaik, buatlah preparation yang terbaik, buatlah segala-gala yang baik. Walaupun buat baik ni tadi kita dah bincang masa sebelum putus tadi kan, kita dah bincang, memang memenatkan. Tak ada benda baik yang kita buat tak penat, tak ada, semuanya penat. Semayang penat, dengar kuliah penat, bagi kuliah penat, sedekah penat, baca Quran penat, berzikir penat, berselawat Nabi penat, tolong orang penat tak, semua penat. Tak ada yang tak penat tak. Tapi percayalah para sahabat sekalian, wa imma sekecil benda baik yang kita buat, yakinlah Allah Ta'ala pasti akan bagi satu ganjaran yang terbaik pada kita semua, insya-Allah. Baik, sambung lagi bacaan. Kematian itu dia memutuskan kenikmatan dunia, menjauhkan ketenangan. Menjauhkan ketenangan. Mungkin kadang-kadang di dunia ni kita rasa tenang kan. Ahlan wa sahlan sahabat Ustaz Firdaus Subhi. Alamak. Tok Guru dah intai-intai kuliah kita ni, seram sejuk juga. Terima kasih Ustaz sudi menyinggah sekejap. Baik, kematian itu dia menjauhkan kita punya, apa dia panggil, menjauhkan ketenangan. Bila dah mati ni para sahabat sekalian, di dalam alam barzah, orang Melayu panggil alam kubur lah, itu kubur tak.
Alam barzah ni maknanya dinding, alam dinding, barzakhun maknanya dinding. Alam barzah terjemahannya alam dinding. Sebab apa dipanggil alam kubur tu alam dinding? Sebab kita tak nampak apa yang berlaku di dalam kubur. Tak nampak. Kalau kita dah tanam mayat, lepas 7 hari kita korek balik, tak nampak apa pun dalam tu kan. Tak jumpa pun malaikat munkar nakir yang menyeramkan tu, tak ada. Sebab ulama' kata alam barzah ni kita pun tak tahu dia duduk di mana. Di satu alam lain. Itu alam ketiga. Kita ni hidup 4 alam. Pertama alam janin, alam rahim ibu, 9 bulan 10 hari. Yang kedua kita hidup alam dunia yang sekarang ni, atas dunia. Yang ketiga alam kubur, alam barzah. Yang keempat alam mahsyar, alam akhirat. Itu alam ketiga tu dia panggil alam barzah. Sebab itu ingat apa yang pernah disebut oleh Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat mulia. Saidina Umar kata, jangan kamu terpedaya dengan cantiknya hiasan di atas kubur. Jangan terpedaya dengan cantiknya hiasan di atas kubur. Kan kita pergi kubur kan, cantik kan, ada orang buat hiasan sikit lah, jangan lebih-lebih sangat. Orang tanam pokok bunga, biasa orang tanam bunga melo, bunga kemboja. Bunga kemboja, bunga melo, puding, pokok puding puding. Puding. Jangan kita tanam pokok durian pula, bangkit mayat tu nanti D24 kan. Allahu Akbar. Jadi Saidina Umar kata jangan terpedaya dengan cantiknya hiasan di atas kubur tu. Sebab kata Saidina Umar, seksaan itu berlaku di bawah. Huru-haranya berlaku di bawah. Kita nampak hiasan di atas tu cantik kan, kita pun pergilah mungkin sebulan sekali ke 2 minggu sekali, tak pun setahun sekali kita pergi kubur kan. Masa raya ke apa, tak kisahlah, bila ke lapangan kita pergilah. Jadi bila kita pergi, kita bersih-bersih, itu adat dia kan, kita bersih-bersih, buang-buang daun. Jadi kita nampak cantiklah kubur tu. Jadi Saidina Umar kata jangan terpedaya dengan cantiknya hiasan di atas kubur, kerana seksaan dan huru-hara kubur itu berlaku di bawah. Wal'ayazubillah. Itu yang disebut kematian itu dia memutuskan ketenangan dan juga menghimpunkan hal yang tidak menyenangkan. Allahu Akbar. Dalam kubur ni besok dihimpunkan segala benda yang tidak menyenangkan kita. Kan? Tidak menyenangkan ni apa maksud dia? Kita kata yang mengerikan lah. Kan kita biasa dengar kan, bila ada kematian, kita pergi kubur, kadang-kadang setengah tempat tu dia ada baca talqin. Talqin, orang Melayu panggil talqin kan. Wahai si Polan bin si Polan. Siapa kata? Tok Imam kan? Tok Imam. Wahai si Polan bin si Polan, sebentar nanti akan datang 2 orang malaikat kepada kamu, maka janganlah kamu takut dan gementar. Siapa cakap ni? Tok Imam. Jangan kamu takut dan gementar, kerana mereka juga adalah makhluk Allah seperti kamu. Power Tok Imam. Sedap Tok Imam cakap lah, jangan takut dan gementar. Memang kau duduk atas bang, cuba Tok Imam turun bawah tengok, mau tak takut? Kan, duduk atas kubur boleh sembang kan. Jangan takut, jangan gementar, mereka adalah makhluk Allah seperti kamu. Memanglah. Tapi tuan-tuan, jangan. Malaikat Munkar dan Nakir ni, tuan-tuan buka dalam kitab Mastikah Hadis. Kitab Mastikah Hadis jilid yang pertama bahagian iman, Nabi sebut malaikat Munkar Nakir ni kulit hitam legam. Hitam legam ni ngeri tak? Bukan hitam, hitam legam.
kau punya hitam ni memang hitam legam. Kan kita tengok, minta maaf sebut tak, kita tengok orang India kan, kita kata orang Keling lah, orang India kat sini hitam dah. Cuba ambil orang India tu yang hitam tu, letak sebelah Negro Afrika, minta maaf sebut Negro Afrika lah, nampak orang India tu cerah. Jangan main-main kan. Negro tu hitam legam. Malaikat muka nangkir lebih hitam legam daripada Negro tu lagi, hitam pekat dan mata biru. Allahu Akbar tuan-tuan. Sekali dia tempik tuan, terburai si perut, jangan buat main. Jadi tu sebab dia kata bila masuk dalam kubur tak ada benda yang menyeronokkan kita. Tak ada. Tak ada benda yang seronok kecuali lah yang mati tu orang baik. Kan? Kubur dia akan dilapangkan Allah sajana mata memandang. Kubur dia akan mendapat haruman-haruman kasturi daripada syurga. Itu memang hadis Nabi lah. Kan? Kubur dia diberi cahaya yang terang benderang. Tapi kalau mati itu orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang yang hidupnya 24 jam lawan Islam, orang yang hidupnya 24 jam tolak agama, hina Nabi, hina ulama. Allahu Akbar tuan-tuan. Bayangkan dalam kubur tu nak boleh apa kat dia besok. Duduk dalam kubur bukan sekejap tau. Sampai bila? Sampai kiamat. Tuan-tuan cuba bayang. Tu Firaun zaman Nabi Musa dah berapa ribu tahun dah tu. Abu Jahal 1400 tahun dah duduk dalam kubur kan. Bukan duduk saja. Kan ada cerita kan. Tak silap saya Nabi Isa AS bila dia berjalan di kubur dan dia mendengar seksaan di dalam kubur kan. Dia mendengar seksaan. Lalu dia berhenti di kubur yang berkenaan dan dia tanya, minta izin pada malaikat. Dia kata, wahai malaikat Munkar dan Nakir, boleh tak aku bagi masa sekejap je, aku nak soal jawab 2 soalan je dekat si mati yang teruk benar melolong ni. Kan, aku dengar daripada jauh tadi suara dia. Sebab itu mukjizat Nabi Isa kan, dia boleh dengar suara orang yang dah mati. Lalu malaikat Munkar Nakir pun izinkan. Lalu Nabi Isa tanya 2 soalan. Dia kata, soalan pertama, pasal apa teruk sangat kau kena seksa ni? Lalu kawan ni jawab, dulu kerja aku cari kayu api. Kan, cerita terkenal zaman Bani Israel. Kerja aku cari kayu api. Aku tebang pokok di hutan, kayu tu aku jual di pasar, hasil keuntungan tu aku bagi pada tuan aku dan dia bagi upah aku ambil. Itulah everyday. Setiap hari kerja aku cari kayu api, jual di pasar, lepas tu upah tu aku dapat, aku ambil, aku simpan. Sehinggalah satu hari aku tebang kayu api tu, aku dah ikat-ikat, aku berehat sekejap bawah pokok, menyandar berehat. Tiba-tiba celah mulut aku ni, celah gigi tu ada sisa makanan. Kot pagi tu dia makan nasi lemak dengan roti canai kot kan. Lepas tu adalah sisa-sisa tu sikit. Lalu aku patahkan sikit kayu tu untuk buat pencongkir gigi tanpa minta izin. Bukan dicuri, ambil sikit je. Alah, orang Melayu kata alah sikit. Kalau orang kampung saya dia kata a piece of cake. Orang kampung saya memang cakap putih kan, a piece of cake. Dia sikit je dia ambil. Alah, buat kayu congkir gigi kan, besar patah mancih je. Dia pun patah sikit kayu api tu, korek, lepas tu dibuang. Lepas tu kayu yang lebih, yang banyak tu dia pergi jual kat pasar macam biasa kan. Macam biasa dia jual di pasar, dapat untung bagi tuan dia bagi upah, dia ambil. Cuma dia tak minta izin tu tadi. Tu kena seksa dalam kubur. Bayangkan sahabat yang curi kayu balak macam mana. Kan, yang curi harta negara, yang rompak sana rompak sini, yang rasuah, mati tak taubat, habislah, na'udzubillah. Jangan buat kerja macam tu. Jangan. Akhirat ni bukan cerita dongeng, bukan cerita main-main, bukan cerita melawak. Jangan. Elakkanlah benda-benda macam tu. Baik, balik cerita Nabi Isa tadi, soalan nombor 2 dia tanya,
Soalan kedua dia tanya berapa lama dah kena tibai ni? Tu kalau bahasa lah, bukan cakap Kedah. Berapa lama dah kena pelangkung, kena balon ni berapa lama dah? Lalu si mati ni jawab dengan izin Allah, dia kata, aku telah dipukul oleh dua malaikat ini, Munkar dan Nakir, tanpa henti, non-stop, tanpa henti, semenjak 70 tahun yang lalu. Sebab dia dah mati 70 tahun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bayang, duduk dalam kubur 70 tahun, kena pukul dengan malaikat tanpa henti. Tanpa henti. Tuan-tuan bayang, non-stop, tak ada take 5, boleh rehat sekejap, tak ada. Tu cerita kubur tu. Itu yang kata benda yang tidak menyenangkan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab itu ingat, tugas kita hari ini buat persiapan yang terbaik supaya apa yang kita buat hari ini tidak akan sia-sia lah, insya-Allah. Baik, sambung bacaan. Perkara yang akan memutuskan persendianmu, sendi-sendi badan ni habis, akan dibelasah, dipukul oleh para malaikat, berkecai, bercantum balik, begitulah seterusnya. Memisahkan anggota badanmu dan menghancurkan sandaranmu. Kematian adalah perkara dan urusan yang sangat besar, dan hari saat kematian datang itu juga adalah hari yang sangat besar kepada kita. Jadi sebab itu, tuan-tuan, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita mati, benda yang tak akan mampu kita mengelak. Saya selalu sebutlah kalau biasa ikut kuliah-kuliah saya kan, tapi saya ulang balik lah. Sebab apa kita mati? Sebab dua sebab. Pertama yang biasa kita dengar jawapan dia ialah kerana ajal. Ajal dah sampai, mati kan. Dah sampai ajalnya ustaz. Kalau belum ajal, tak mati. Macam kita tengok orang yang kena COVID-19 kan, yang positif, yang disahkan positif. Bila positif, belum tentu mati, tuan-tuan. Jangan kita rasa, oh aku positif, mati dah. Belum. Ada yang negatif pun mati kan. Doktor pun mati. Ini cerita mati sebab ajal. Dan Alhamdulillah semalam kita dapat laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Semalam adalah rekod tertinggi, lebih kurang 108 orang yang telah discharge, yang telah sembuh dan dikeluarkan daripada hospital. Semalam jumlah yang paling tinggi dalam tempoh 2 minggu. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih rakyat Malaysia yang prihatin, yang memberi kerjasama, yang ikut arahan pihak berwajib. Baik, mati ini pertama sebab ajal. Sebab ajal. Yang kedua sebab rezeki dia sudah habis. Kota rezeki dia dah habis. Tu yang mati tu. Sebab rezeki dia dah tak ada, dah habis. Bila dah habis, mati. Itu ulama sebut. Contoh senang, contoh yang paling senang kita nak faham. Cuba kita tengok, ini kalau orang yang mati sakit lah, kan, ampunkan dosa kami ya Allah, amin, amin, amin. Terima kasih Kak Salimah. Macam orang yang mati sakit kan, terlantar kat hospital. Cuba kita tengok, bila dia setiap hari itu kadar selera dia makin kurang, makin merosot, itu kita kata secara adatnya akan mati ya. Dekat nak mati lah, dekat nak mati kan. Macam hari ni dia makan 2 pinggan selera, 3-4 hari pula dah tinggal sepinggan, dah makin susut. Lepas tu ke depan pula dah 3-4 sudu, hari ke-5 sesudu je, hari ke-6 dia pegang sudu je, tak makan dah, hari ke-7 jalan, matilah. Pasal rezeki dia dah habis. Dia selera dia makin merosot tau. Itu rezeki dia dah nak habis, itu tanda kematian. Maknanya ada satu berita baik yang saya nak beritahu. Seandainya dalam tempoh PKP ni tuan-tuan masih berselera makan, menambah-nambah, ingat,
itu tandanya lambat lagi nak mati, lambat lagi. Boleh macam tu tak? Dah berselera kan, lambat lagi nak mati, rezeki banyak lagi, jangan risau. Jadi tuan-tuan, melawak je tak, tapi betul, benda tu betul. Baik, saya sambung lagi. Boleh no? Kita sambung lagi. Baru 11.20. Tuan-tuan kerja ke? Tak kerja kan? Duduk rumah je sekejap lagi tidur kan? Kita dengar kuliah dulu. Tadi macam nak berhenti setengah jam kan? Sambung lagi. Mic saya pegang tuan, buat tenang. Tuan-tuan tengok diam-diam je. Tak nak tengok, tak ada masalah. Kalau tengok, terbaik. Share lagi terbaik kan? Jadi sambil-sambil tu tuan-tuan, sambil-sambil lah tak? Sebahagian yang menonton ni saya kenal ni. Saya baru je nak tanya, tuan-tuan daripada mana ni? Ni Hairi daripada Medan. Medan ni mana? Indonesia ke mana? Ke kampung Medan? Medan Indonesia kot tu. Jauh ni. Jadi sajalah tuan-tuan tulis-tulis dari mana, lokasi. Baik, saya nak sambung lagi kitab. Dikisahkan bahawa saat sakitnya Ar-Rashid semakin parah, ni seorang pemerintah pada zaman dulu, maka dihadirkan seorang tabib yang hebat daripada Parsi. Parsi ni Iran lah, Iran. Kalau hari ni nama dia Iran, nama lama dia Parsi. Maka sang tabib meminta kepada orang yang ada di sekitarnya untuk memperlihatkan air seni Ar-Rashid kepadanya. Saya pun tak pasti air seni ni apa ke bendanya, tapi kita baca dulu. Dan air seni orang-orang lain yang sakit serta orang yang sihat. Maka dihadirkanlah kepadanya botol-botol yang berisi dengan air seni, sampai ia melihat botol yang berisi air seni milik Ar-Rashid tadi. Maka ia berkata, katakanlah kepada pemilik air ini, yakni kepada Ar-Rashid yang sedang sakit, untuk dia segera berwasiat, kerana kekuatan dirinya telah hilang dan kematiannya telah memanggil. Dan ketika diperlihatkan kepadanya air seni yang lain, dia diam sejenak lalu pergi. Ar-Rashid berputus asa terhadap kesembuhan dirinya, lalu ia bersajak. Baik, sesungguhnya tabib itu, ini sajak Ar-Rashid lah. Bila tabib tu tengok air seni, saya tak pastilah air seni ni apa benda. Bila dia tengok air seni milik Ar-Rashid tadi, dia kata, engkau ni tak lama dah ni nak mati dah. Dia boleh rasa lah kan, dia boleh rasa, menengok keadaan sakit dia tu. Lalu Ar-Rashid tak puas hati, lalu dia bersajak. Dia kata, sesungguhnya tabib itu meskipun pandai mengobati dengan pelbagai keahlian dan ramuannya, ternyata ia tidak mampu menolak ajal yang datang menjelang. Ia pun akan mati terkena penyakit yang pernah ia obati sendiri. Orang yang mengobati dan yang diobati, yang membuat ubat dan yang menjual ubat dan yang membelinya, semuanya pasti akan mati. Ini ringkasan dia macam ni. Ar-Rashid ni dia panggil lah tabib lah, nak suruh tengok dia. Tiba-tiba tabib tu kata, engkau ni tak lama jalan ni. Dia dengar tu kawan pun angin lah kan. Bila tabib tu suruh dia buat wasiat, sebab tengok gaya engkau ni tak lama nak mati lah ni. Tu yang dia angin. Dia tulis sajak kan. Dia kata tabib ni boleh tengok aja, tapi dia pun akan mati. Dia geram kat tabib tu kot. Dia pun kata tabib tu akan mati, doktor pun mati, orang buat ubat mati, orang jual ubat mati, orang telan ubat mati. Cerita dia semua kita akan mati. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sahabat sekalian, ini yang sangat merisaukan kita kan, yang sangat menakutkan kita bila cerita kematian ini. Inilah bendanya kan. Dia tak boleh elak tuan-tuan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Allah kata bila sampainya ajal satu orang manusia itu, la yastakhirun, dia tidak akan dilewatkan walau sesaat, wala yastaqdimun, tak akan cepat, tak akan lambat walau sesaat. Ini mati, tak boleh elak. Sebab itu ulama kata ada dua benda yang kita tak tahu tentang mati. Tak tahu. Pertama, bila kita akan mati, tak tahu. Cuma boleh agak-agak aja kan, tapi tak tepat lah. Rasa-rasa aku ni tak lama nak mati dah ni kot, contoh, sebab kita tengah sakit kan. Agak-agak aja, yang tu boleh lah. Tapi bila yang tepat betul-betul, pukul berapa, saat ke berapa, hari apa, berapa hari bulan, tak tahu. Nabi pun tak tahu kan. Nabi pun tak tahu. Dan yang kedua, di mana kita akan mati pun kita tak tahu. Lahir di Malaysia, mungkin mati di Indonesia, mungkin mati di Mekah, mungkin mati di Amerika, mungkin mati di Kutub Utara, mungkin mati di Nigeria, tak tahu. Bila dan di mana kita tak tahu. Rasulullah pun tak tahu bila dia nak mati. Cuma Rasulullah ni special dia dapat permission. Dia dapat apa kita panggil? Dia dapat keistimewaan, malaikat datang minta izin. InsyaAllah Maidah, kita sama-sama doa lah mati yang baik, insya-Allah, amin. Baik, Nabi ni special dia masa dekat nak wafat. Nabi meninggal menurut riwayat pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Pagi Isnin. Nabi meninggal tu pagi Isnin. Baik, masa hari yang Nabi sedang sakit, kemudian rumah Nabi diketuk pintunya oleh seorang lelaki. Cerita ni pun seronok juga kan. Seorang lelaki datang ketuk pintu rumah Nabi di saat Nabi sedang sakit. Lalu Nabi mengarahkan anak perempuannya, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Fatimah, pergi buka pintu, tengok siapa yang datang. Lalu Fatimah pun buka dan tercegat di hadapannya seorang lelaki. Lalu Nabi tanya, siapa? Fatimah jawab, wahai ayah, di hadapanku ada seorang lelaki. Lalu Nabi tanya, bagaimana sifat lelaki itu? Pertama, kata Fatimah, aku tak pernah tengok dia di sini sebelum ini. Aku tak tahu dia siapa. Dan yang kedua, yang paling menakutkan aku, kata Fatimah, bila dia tenung mata aku, jantung aku berdebar-debar. Bukan berdebar fall in love pula. Jangan, itu kita tuan-tuan. Kan? Tengok mamat mana segak dah berputik pula hati kita kan. Kita ni mengarut je. Fatimah kata, dada aku jadi berdebar. Aku rasa takut yang amat sangat, wahai ayah. Lalu Rasulullah kata, wahai Fatimah, izinkan dia masuk, kerana dia adalah malaikat maut. Allahu Akbar tuan-tuan. Malaikat maut tenung pun jam lah kita kan. Fatimah ni kena tenung dengan malaikat maut, dia rasa nak tanggal jantung. Lalu dipersilakanlah malaikat maut itu masuk, dan dia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya satu soalan, wahai malaikat maut, apa tujuan kamu datang pagi ini? Adakah tujuan kamu datang nak cabut nyawa aku, nak ziarah aku, atau kamu datang ni nak cabut nyawa aku? Kamu datang ni nak ziarah aku ke, atau nak cabut nyawa aku? Lalu malaikat maut jawab, wahai Rasulullah, aku datang ni dengan dua-dua tujuan. Pertama, aku nak ziarah kamu kali yang terakhir, kali yang penghabisan. Dan yang kedua, aku nak ziarah kamu dan yang kedua, aku nak cabut nyawa kamu
Itu pun kalau kamu izinkan. Kalau kamu bagi, aku cabut. Kalau tak, aku balik. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai malaikat, aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Tuhan aku. Kau cabutlah nyawa aku sekarang. Allahu akbar, tuan-tuan. Itu Rasulullah, kematian yang sangat menyedihkan. Tapi kelebihan tu, cabut nyawa, minta izin ni, Nabi seorang je dapat. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, no way, man. Tak usah mimpi lah, tuan-tuan. Kita tak ada pasal malaikat nak minta izin kan. Kalaulah malaikat minta izin, tuan-tuan rasa macam mana? Saya berani bagi jawapan, tuan-tuan. Kalau malaikat nak cabut nyawa kita, dia minta izin dulu, saya rasa malaikat yang mati dulu. Kita sampai ke sudah tak mati-mati tak. Malaikat datang kan, Ustaz, boleh besok saya nak cabut nyawa Ustaz? Kita pun jawab, Allah, malaikat ni tengah PKP ni, relax lah dulu. Kau datang nanti 31 Disember, hujung tahun datang. Malaikat pun datang 31 bulan, ketuk pintu. Macam mana Ustaz, boleh cabut lah? Oh, tak boleh, ni baru lega daripada PKP, ekonomi baru nak pulih, berdebat gedebuk kan. Datang nanti lah, lambat sikit lah, 2050. Last kali, tuan-tuan, malaikat mati dulu saya rasa kan. Kita tak mati sampai ke sudah kan. Kalau kita minta izin, confirm tak bagi punya. Sebab itu Allah tahu dia tak bagi. Jadi kita ni tak boleh lah mengelak kan, kena standby je. Itu satu cerita lah. Cerita yang kedua yang saya nak sharekan pada pagi ni, lama kuliah pagi ni, tak apa tak. Sebab tadi saya dah buat, untuk yang baru tonton ni, tadi yang mana sempat ikut lah, dah sekerat dah saya buat 30 minit kot, setengah jam, tiba-tiba putus. Ada gangguan, mungkin tak tahulah, gangguan jin ke apa kan, tersangkut dan dia putus. Jadi saya sambung balik, alhamdulillah. Dan apa tu, ini kita sambung dah 40 minit. Tadi cakap setengah jam je kan. Dah lalang kita habiskan lah. Sekejap lagi saya habiskan. Saya tahu tuan-tuan mungkin ada yang tak puasa hari ni, mungkin lapar dah. Sat je, sikit lagi 5-10 minit saya berhenti. Baik, jadi tuan-tuan, apa tadi? Satu kisah lagi. Ada riwayat yang menceritakan keep it up Izzat, keep it up. Ada kisah yang diceritakan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini pun cerita mati juga. Nak cerita kita tak boleh elak, dan di mana kita mati itu Allah dah tentu dah sebenarnya. Allahu akbar. Allah dah tentu dah. Kisah zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman mengadakan sidang parlimen lah. Kita kata macam sidang parlimen kan. Bawa-bawa tenang, sidang parlimen lambat lagi kan. Bila? 15 April lah. Tak ingat lah. Tapi dalam sebelum puasa ni lah. Jadi bila Nabi Sulaiman mesyuarat lah, kita kata macam dia mesyuarat sidang parlimen. Jadi yang dia punya ahli mesyuarat ni ramai lah. Ada manusia, ada jin, ada binatang, ada angin. Sebab Nabi Sulaiman kan dia cover 4 tu kan. Dia merintah manusia, merintah jin, merintah angin, boleh faham bahasa binatang kan. Itu kelebihan Nabi Sulaiman, sebab dia minta pada Allah kan. Nabi Sulaiman minta, wahai Tuhan, kurniakan aku satu kerajaan yang kau tak pernah bagi pada mana-mana sebelum dan selepas aku. Itu yang dia dapat. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Muhammad Nizam lama pun tak apa Ustaz, tak puas dengar. Allahu akbar. Tak apa, kita akan cuba. Nanti kalau habis, nanti kita sambung balik besok kan. Saya rasa buat kuliah belah-belah pagi ni seronok juga ni, pukul 10 macam tu kan. Sebab saya tengok view dia lebih ramai lah berbanding maghrib. Sebab mungkin maghrib ni pukul 8 orang tengok berita kan, tengok isu semasa. Mungkin.
Mungkin kita boleh ubah timing lepas ni, kita buat pagi pula insya-Allah. Kan? Baik. Tengah-tengah Nabi Sulaiman meeting tu, tiba-tiba ada seorang ahli mesyuarat dia. Macam katalah meja bulat macam tu kan. Katalah dia duduk sini, orang yang depan dia tu, depan dia. Ada seorang mamak ni tengok aja dekat dia kan. Dia tengok aja. Dia pun susah hati juga. Pasal apa mamak ni asyik tengok aku je. Lalu lama dia tengok tak putus-putus. Kawan ni pun dah susah hati, berdebar-debar. Macam Fatimah tadilah, cerita Fatimah kan, berdebar-debar hati dia. Lalu dia report dekat Nabi Sulaiman. Dia kata, wahai Nabi Sulaiman, siapa mamat depan ni? Dia asyik tengok aku je. Masalahnya, kata lelaki ni, bila dia pandang aku, jantung aku jadi berdebar-debar ni, dudak, takut. Lalu Nabi Sulaiman tanya, yang mana satu? Dia pun tunjuklah tu yang depan tu. Yang itu, kata Nabi Sulaiman, itu malaikat maut. Luruh jantung kawan tu. Kan, dengar malaikat maut, ni yang cari pasal ni. Ni bukan cerita melawak. Nabi Sulaiman kata, yang tu malaikat maut. Lalu dia kata ke Nabi Sulaiman, kalau macam tu, wahai Nabi Allah Sulaiman, boleh tak engkau arahkan angin, hantar aku pergi tempat lain? Tak boleh tahan. Dia asyik usah aku seorang je kan. Punya ramai ahli mesyuarat, aku je dia usah je. Mana boleh tahan. Lalu Nabi Sulaiman pun mengarahkan angin, tapi tak adalah zam-zam ala kazam. Yang itu Piramli je kan. Jadi diarahkan angin, hantar pemuda ni ke satu tempat. Minta maaf saya tak ingat nama tempat tu. Dan bila dia pun diterbangkan angin, dihantar ke tempat yang berkenaan, dia landing saja, tengok-tengok Nabi Sulaiman pun dah ada. Nabi Sulaiman pula dah. Dia tengok-tengok malaikat maut yang usah dia tadi masa dalam meeting tu, tengok member dah standby dah kat situ kan. Lalu dia pun terkejut. Tengok-tengok, brother ni ada sini pula. Apa hal ni kan? Tadi duduk mesyuarat Nabi Sulaiman, aku terbang, dia pun sampai dulu. Lalu dia jawab, benar katanya, aku memang malaikat maut, dan memang Allah arahkan aku cabut nyawa kamu, tapi bukan di dalam majlis Nabi Sulaiman, tapi kamu ditakdirkan Allah meninggal di kawasan ini, yang kamu datang menyerah diri ini. Lalu dia pun cabut nyawa kawan tu, terus kawan tu mati. Maknanya apa tuan-tuan? Tak boleh elak mati, itulah kematian, dan itulah ruang-ruang yang ada yang menyebabkan kita tak boleh elak kan. Jadi Allahu Akbar tuan-tuan, itulah kematian. Sebab itu kita kena berhati-hati, dan yang paling penting sebenarnya ialah preparation. Adelina Sarah, Ustaz, yang tafsir Fatihah tu bila? Alamak, tafsir Fatihah ni sebenarnya baru je habis. Baru je habis malam semalam. Itu Ustaz buat maghrib kan. Tapi betul lah, ni siapa ni, Muhammad Hafirun pun kata maghrib ni banyak sangat kuliah. Betul juga kan. Jadi mungkin mulai besok kita tukar pula, kita buat pagi pukul 10 ke pukul 11 macam tu kita akan buat lah. 10 lebih 11 lah. Tuan-tuan standby je lah insyaAllah. Kita tukar waktu siaran kan, biar selesa sikit lah insyaAllah. Lagipun maghrib tu kadang-kadang macam tergesa-gesa kan, kelang kabut sikit. Sambung lagi Ustaz, setengah jam lagi. Okey, setengah jam lagi ni pukul apa, 11.40. Tak apalah, saya try pukul 12 kita berhenti lah, pukul 12 insyaAllah. Baik, sahabat sekalian, itu kematian. Baik, sebelum saya sambung ni, saya nak baca komen tuan-tuan sikit lah. Tak, Pok Suji daripada Bacok. Kak Saliza, terima kasih Kak. Bacok Pok Su Bacok. Lagi Siti Marbingah, Bukit Kapar, Kelang. Abdul Rahman Ibrahim, ni orang kuat kita lah, setia JB.
Setia Indah JB. Khairul KZ BTK Kajang. BTK ni apa? Bandar apa ni? Oh, Bandar Teknologi kot. Bandar Teknologi Kajang. Muhammad Nizam Shah Alam Selangor. Zaman Amsa Kepala Batah Kedah Clear. Ramli Jusuh, terima kasih. Raja Syurawardi Pasir Putih Kelantan. Langkapi Manjung bro. Kak Norma Meru Ipoh, Taman Meru lah. Zulkifli Steel Terengganu. Muhammad Azan Kampa Perak Line Clear. Petaling Jaya Isak Samad. Petaling Jaya ke Putrajaya tu? Norma Ibrahim Jitera kat mana tu? Jitera Kedah. Cempaka Wangi Kuala Selangor. Hairi tadi Medan Indonesia, terima kasih banyak. Suzirah daripada Pening. Bingkai Gambar Maju. Ni mesti toke bingkai gambar ni. Mani Terengganu. Haslina Hashim Jitera Kedah. Pening Line Clear Ismail. Izzat Kelang. Orang Minang ke apa kau Zat? Mami Ai Yucha Kelantan. Lee Muhammad Jerutih Terengganu. Rosita Kulim. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Lagi Zurina Balok Kuantan. Balok ni dekat dengan sahabat saya Ustaz Nasaruddin Hassan Tontowi. Zulkifli Daud Jeli Kelantan, terima kasih. Siti Sabariah, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua. Korang memang terbaik kan? Alhamdulillah. So, kita sambung sikit lagi boleh no? Mana yang nak komen-komen lokasi tu dipersilakan sajalah, seronok kan, kita santai-santai kan. Saya je bercakap kan letih kan. So kita baca komen-komen tu sikit, tengok manalah tahu ada daripada Kutub Utara kan. Pernah jangan main-main. Paling jauh, ini pengalaman lah, kita share kan. Paling jauh saya punya kuliah ada sekali, lama dah dulu, dia menonton daripada Rusia, jauh tu. Mungkin saya rasa student kita lah kot kan. Dia tulis, saya sedang menonton live ustaz daripada Rusia. Ush, kita dengar pun rasa bukan bangga apa, seronok kan. Kita duduk Gombak, duduk di KL, buat ceramah surah masjid, kita buat live, tapi satu dunia boleh tengok kan. Itu bagusnya teknologi ni. Jadi ustaz-ustaz ni dia kena manfaat teknologi ni sungguh-sungguh lah. Saya pula, ialah saya memang minat bab-bab teknologi ni kan. Bab-bab gadget-gadget, teknologi 5G lah, apa menatang semua ni saya memang minat. Jadi itulah ceritanya. Dan pernah ada sekali tu dia tulis, saya menonton ceramah ustaz dari atas kapal di tengah laut Cina Selatan. Itu saya memang tabik lah. Itu pun dari mana datang tak tahu kan, tengah laut tu, atas kapal. Mungkin dia kerja offshore kot no. Tengah tengok live tu, ada pula lain kan. Bagus lah. Itu makna teknologi tu kita kena gunakan lah kan. Baik. Haji Makzin Macang, Bukit Marak. Bukit Marak ni kat mana? Pok Mi. Bukit Marak kat mana Bukit Marak Terengganu Kelantan ke mana? Bolehlah kita kenal tempat. Muhammad Sazwan ni saudara ni. Okey. Muhammad Sazwan, Allahu Akbar. Jumpa pula sepupu kita. Sepupu kot no. Ibu saya Nurbaini. Kenal lah Kak Beni. Melaka. Mana? Melaka dekat Tangga Batu ke mana entah, saya tak ingat. Tu hari ada jumpa masa arwah mak ustaz meninggal baru ni kan. Bulan lepas jumpa lah. Anak pada tahu Makcik Rodiah Tanjung Mutan Perak, tahu kenal saudara kita kan. Alhamdulillah, terima kasih Syazwan. Ustaz pun yalah lama tak jumpa saudara mara Perak. Kak Zah barulah tak mengantuk. Betul.
Bila kita sulam-sulam sikit dengan komen-komen ni kan, dia tak mengantuk. Kak Leha daripada Kulim. Kulim, terbaik. Alhamdulillah. RP Kelantan, Rantau Panjang. Kak Rahmah Ismail, Rantau Panjang, Kelantan. Alright, terima kasih semua. Baik, saya nak sambung sikit lagi. Sambil-sambil tu nak komen-komen lah. Komen yang baik-baik tau. Kan. Baik, Ustaz nak sambung sikit. Okey, Bukit Marak, Kelantan. Terima kasih Zul. Okey, Azwan, sama-sama, insya-Allah kita ada rezeki tu jumpa, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, Ustaz nak sambung sikit lah. Lagi 15 minit. Ustaz minta izin nak berhenti. Insya-Allah nanti kita sambung lagi. Baik, Ustaz nak baca sikit. Dan sebuah berita sampai kepadanya bahawa manusia gempar dengan kematiannya. Maka ia meminta untuk didatangkan seekor keldai dan ia memerintahkan agar dirinya dinaikkan di atas keldai itu. Kemudian dua pehanya melorot. Lalu ia berkata, turunkan aku. Benarlah orang-orang yang gempar. Lalu ia meminta untuk didatangkan kain kafan kepadanya, sehingga ia memilih kain yang menarik baginya. Kemudian ia memerintahkan untuk menggali kubur di depan rumahnya. Lalu ia melongok ke dalamnya dan ia berkata sambil membacakan ayat dalam surah Al-Haqqah, surah nombor 69 ayat 28 ayat 29. Ma aghna anni maliyah, dan tidaklah lagi bergunanya harta benda. Halaka anni sultaniyah, telah hilanglah segala kekuasaan daripada aku. Baik, cerita yang perenggan akhir ni, dia bukan perenggan akhir lah. Dia dua orang dungun ni. Sabariah dungun, Kelly pun dungun. Kan? Yazis Tokai, Kedah. Tokai, terbaik lah. Tokai. Kat dengan Pendang kan. Baik, ada seorang ni dia nak mati dah. Dia nak naik atas keldai, tapi dia tak larat. Kan? Tu yang dia kata, bila aku naik atas keldai tu, peha aku jadi melorot. Orang Kedah kata melorot tak? Melorot. Dia menurun. Tak boleh nak naik dah. Angkat kaki atas keldai pun tak boleh. Kan? Dia tak boleh angkat dah. Dan akhirnya dia mintakan kain kapan, dan akhirnya dia gali kubur depan rumah dia. Dan sebelum dia nak mati malam tu, dia macam rasa nak mati lah. Dia baca ayat dalam surah Al-Haqqah, ma aghna anni maliyah, ayat 28 dan ayat 29. Ma aghna anni maliyah, tak ada guna dah lagi harta benda. Nampak? Duit ringgit, harta benda, segala aset kekayaan yang kita ada ni, dia takkan berguna dah bila dah mati. Sebab itu kena gunakan betul-betul masa kita hidup kan. Masa nak mati besok, Allahu Akbar, tak ada apa dah tuan-tuan kan. Tak ada apa dah kita boleh buat. Tinggal harta, faraid, bergaduh pula adik-beradik, anak-anak kita, cucu, habis. Kita kat dalam kena rembat kan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar. Halaka anni sultaniyah, dan hartaku, kekuasaanku telah hilang. Mati je, tak ada dah YB, tak ada dah Datuk, tak ada dah Tan Sri, tak ada dah Datin, tak ada dah yang berhormat, yang amat berhormat, semua hilang kan, habis. Itu cerita mati. Harta pun tak guna dah, kuasa pun habis kan. Na'udzubillah. Okey, Kak Faridah Semanggul, Gunung Semanggul, Perak. Sambil masak, Kak masak apa Kak? Hantar sikit. Kan? Sedap tu, mesti sedap tu. Sambil masak, sambil dengar ceramah, mesti sedap punya lah. Berkat-berkat kan, mesti sedap tu. Baik, jadi sahabat sekalian, kitab saya berhenti setakat tu dulu kan. Saya berhenti setakat tu dulu sebab nanti kita akan sambung lah. Sebab sebenarnya kitab ni saya baca, ni kitab ni nampak ni
Nampak? Tebal ni, tebal. Kitab ni nama dia Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Alam Akhirat. Kitab ni dia sebenarnya saya kuliah pagi ni atas permintaan geng-geng muslimat. Yalah, minta maaf lah muslimin lah. Muslimat ni dia macam tu, dia rajin sangat kuliah. Jadi dia minta saya buat live, saya bacakan kitab ni sebab jadual saya memang hari ni di masjid Ubudiyah Seksyen 19 Shah Alam. Tapi yalah, dah PKP ni tak boleh ke mana kan. Jadi diorang minta saya buat kuliah live. Jadi itulah kuliah live ni kan. Jadi itu yang saya buat pagi ni, saya baca kitab tu lah kan. Dan Viman Putra, Hulu Perak. Hulu Perak ni jauh ni, bunyi pun dah Hulu Perak kan. Jadi saya cadang, ada tak cadangan macam ni, untuk kuliah-kuliah mendatang yang saya tak ada pakai kitab ni, saya cadang nak baca sebab Fatihah dah sudah dah kan. Jadi saya ingat mungkin ke depan ni, besok ke, saya nak start dengan tengoklah surah Al-Muluk ke atau surah Sajadah ke, yang pendek-pendek lah, yang ayat dia dalam 20 ayat, 30 ayat, kita boleh baca pelan-pelan kan. Kita boleh huraikan, tengok tafsiran dia ke macam mana, supaya ada rojokan lah. Kalau tidak nanti berterabur juga kita nak ceramah ni kan, kita tak tahu nak cerita apa pula. Kalau ada cadangan. Tapi Ustaz cadang maybe surah Al-Muluk atau surah As-Sajadah, antara dua tu lah. Nanti saya tengok macam mana, supaya supaya kita boleh panjangkan lah kan, panjangkan ilmu tu insya-Allah. Rosita Muhammad Khaldi, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, seronok kuliah Ustaz, saya jadi follower Ustaz ya. Jadi follower. Boleh, no problem, I follow, boleh. Jadi kalau nak follow ni boleh, sebab yang ni Facebooknya audio kuliah kan, sebab Ustaz salah seorang admin lah, merangkap penasihat kepada audio kuliah. Penasihat ni konon-konon je lah kan, orang lantik Ustaz jadi penasihat. Sebab untuk pengetahuan sahabat, kita ada hampir 40 orang kru audio kuliah, di Pening, Kedah, Perak ada sikit, Ipoh, KL ada banyak, Negeri Sembilan dan Johor. Admin ni ada 40 orang, lebih kurang lah, campur Ustaz sekali. Jadi untuk follow Ustaz ada, kalau Facebook personal Rahim Nasir, tu pun dah nak penuh dah 5,000. Kalau nak follow yang page pun boleh, Facebook Ustaz Rahim Nasir, dia tambah Ustaz je depan tu, Ustaz Rahim Nasir. Itu saya punya page Facebook lah. Itu pun saya update tiap-tiap hari dengan insya-Allah lah benda-benda yang baik-baik lah kan. Kadang-kadang menghapus sikit tu, maafkanlah daku. Macam tu kan. Kalau Instagram pun ada, tapi Instagram ni taklah berapa aktif sangat, tapi ada lah. Kalau Instagram boleh follow juga, Rahim Nasir 74. Rahim Nasir 74 tu sebab Ustaz lahir tahun 74. Itu yang letak 74 tu. Jadi Instagramnya Rahim Nasir 74. Kalau Facebook Rahim Nasir yang personal, Ustaz Rahim Nasir yang page. Follow lah semua, tak ada masalah kan, tak ada kena bayar apa pun, follow je. Okey, sebagai perakhirannya, pertama mungkin Ustaz akan buat sedikit perubahan. Kuliah lepas ni Ustaz akan buat pagi lah kot, mungkin pukul 10 atau pukul 11, bergantung pada keadaan semasa di dalam rumah. Kan. Dan mudah-mudahan line semua clear lah. Tadi ada gangguan sikit, tapi alhamdulillah kita dapat sambung balik. Dan yang kedua, rasa-rasanya insya-Allah pada malam ini
Yang mana berpuasa hari ni pakat-pakat doa lah masa berbuka nanti, saat mustajab doa. Kita minta Allah angkat COVID-19 ni dengan kadar yang paling segera. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah bagi yang berkelapangan malam ni, rasa-rasanya mungkin Ustaz akan buat baca Yasin lah. Siapa nak follow, baca Yasin sekali, insya-Allah pukul 8 ataupun 8.5 minit macam tu lah. 8 ke 8.5 minit kita akan mula lepas maghrib. Sebab bagi masa sikit kan, nak makan-makan sikit. Maghrib tu buka puasa ke apa, lepas tu kita akan start lah. Kita akan buat Yasin, baca Yasin sama-sama, kemudian tahlil arwah dan doa selamat lah. Kita minta apa yang terbaik pada Allah, insya-Allah. Dan esok hari apa? Jumaat bolehlah dalam pukul 10-11 macam tu Ustaz akan buat live. Kita akan tengok mungkin surah As-Sajadah ataupun surah Al-Muluk. Nanti kita tengoklah, insya-Allah. Baik, itu saja untuk pagi ini. Terima kasih banyak pada semua yang menonton daripada pusingan pertama, lepas tu putus sambung pusingan kedua. Terima kasih banyak. Korang semua memang terbaik. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa malam ni baca Yasin. InsyaAllah siapa nak follow dipersilakan. Terima kasih pada semua sahabat yang menonton pada pagi ini. Yang follow, yang tak follow, baru nak follow pun tak apalah. Yang penting kita mengaji elok-elok, kita siapkan bekalan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Kita doakan juga Allah bagi kekuatan pada frontliner kita di kalangan KKM, doktor-doktor pakarnya, doktor-doktor biasanya, staff nurse-nya, jururawatnya, semua kelendan, pemandu ambulan, polis, tentera, menteri-menteri yang bertugas. Kita just stay at home, duduk rumah diam-diam, buat apa yang terbaik di rumah, rancanglah sesuatu yang elok untuk anak isteri kita juga, suami kita juga, kan? Buat yang bermanfaat lah, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua. Terima kasih Faiza Ismail, Muhammad Faiza daripada Puchong, Selangor. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa malam ni baca Yasin, insya-Allah selepas maghrib pukul 8 malam. Dan apa yang lemah itu daripada diri saya sendiri, yang baik daripada Allah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada semua sahabat audio kuliah yang menonton tanpa jemu. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan iman dalam dada kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.